الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله. Jadi Ustaz Mahfuz, begini pula persoalan kadang-kadang kita dengar pada mulut pahaman Wahabi ni. Bukan masalah isu wirid lepas mayang tu. Yang dipertikaikan ialah dengan suara yang nyaring, suara yang kuat. Dikatakan okey, berzikir itu selepas mayang berzikir, tapi dalam situasi yang senyap. Dan yang kuat itu bukan sunnah Rasul. Dan Rasul tak buat begitu. Apakah bagi pihak Ustaz Mahfuz untuk menerangkan dan menafikan? Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Zikir sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ada terbahagi kepada dua. Satu, zikir yang disebut sebagai zikir jahar, yakni zikir dengan suara yang kuat. Dan yang kedua, zikir yang sir, iaitu secara perlahan. Dua-dua adalah dibolehkan. Boleh keras dan boleh juga perlahan. Namun zikir selepas sembahyang diamalkan di negara ini sekian lama dengan keras. Kerana kalau imam tidak mengeraskan suara bacaan, maka makmum akan menjadi lintang pukang. Tidak tahu apa yang dibaca oleh imam. Jadi imam memandu makmum supaya mengikut bacaan-bacaan zikir yang dibaca. Dan bacaan zikir secara keras ini tidaklah dianggap sebagai bid'ah yang sesat sebagaimana yang didakwa oleh golongan Wahabi. Kerana ini bersandarkan hadis dalam Bukhari dan Muslim. Yang kedua-duanya adalah hadis yang sahih, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qal kuntu a'raf انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وفي رواية مسلم كنا وفي رواية صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. Al-Adhkar muka surat 670. Diriwayatkan kepada kami daripada dua kitab, yakni Sahih Al-Bukhari dan Muslim, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata ia, adalah aku ketahui akan selesai sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan takbir. Dan pada satu riwayat bagi Muslim kunna dan tidak kuntu. Dan pada satu riwayat Muslim, pada satu riwayat di dalam kedua-dua kitab sahih itu pula daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata ia, bahawasanya mengangkat suara dengan berzikir ketika selesai manusia daripada sembahyang fardu itu adalah berlaku ia di masa adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Abbas lagi, adalah aku mengetahui apabila mereka selesai bersembahyang dengan demikian, yakni suara zikir itulah manakala aku dengar akan dia. Jadi mengangkat suara zikir ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berasa pelik dengan orang-orang Wahabi yang pandai-pandai menganggap amalan zikir secara jahar ini sebagai amalan yang bid'ah, yang sesat. Jadi orang Wahabi ini membid'ahkan macam bid'ah itu bid'ah mereka yang punya sesuka hati mereka melabel orang sebagai bid'ah. Tapi mun kami madah kitab Wahabi kah? Marah mereka. Marah. Tetapi kita segala amalan yang baik-baik dituduh dengan pelbagai tuduhan-tuduhan liar, dengan tuduhan-tuduhan yang berat.
Terkadang bukan sekadar bid'ah dalalah, bahkan mereka menuduh kita terjerumus dalam syirik, dalam kufur. Bahkan kaum Wahabi ini terkenal dengan takfir, yakni mengkafirkan orang. Seperti orang menziarahi kubur, dikatakannya boleh jadi syirik. Orang yang bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikatakannya syirik. Orang yang ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakannya syirik. Jadi sudahlah engkau orang-orang Wahabi, berhentilah daripada mengeluarkan cercaan-cercaan yang mana segala apa yang kamu lakukan ini akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab.